Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat ji. Boleh kenalkan diri tuan? Okey, baik. Terima kasih pada tuan kerana menjemput saya. Baik, sedikit berkaitan dengan peribadi saya. Nama saya Muhammad Hasanuddin. Saya berasal dari Banting, Selangor. Membesar di Banting dan sekarang menetap di Semenyih lah. Anda sudah berkeluarga dan kerjaya sepenuh masa saya sekarang adalah sebagai mutawif untuk syarikat Andalusia Travel and Tours. Sudah menjadi mutawif sejak 2015 sehinggalah ke hari ini, dan alhamdulillah, kalau ada yang tanya berapa kali dah buat umrah ni, berapa kali dah bawa grup umrah ni, saya tak ingat lah. Mungkin lebih 40 kali lah, mungkin lah lebih 40 grup dah, alhamdulillah. Mutawif ni apa peranan dia kepada jemaah? Okey, baik. Mutawif ni boleh kita katakan sebagai pembimbing ataupun pemandu ataupun pelayan, semua. Mutawif lah yang akan menjaga kebajikan jemaah, yang akan membimbing jemaah dari segi soal jawab berkaitan dengan berkaitan hukum hakam, kebajikan, kesihatan, everything daripada mula berjumpa jemaah di KLIA, masuk ke Mekah atau Madinah untuk selesaikan ziarah umrah sehinggalah pulang semula ke KLIA. Itulah tugas mutawif A to Z. Bagaimana bermula sejarah mutawif tu? Ada ikut kawan ke? Mohon daripada syarikat ke? Okey, sebelum saya menjadi mutawif, saya adalah seorang guru di Bandar Baru Bangi. Ada 2 sekolah yang sempat saya mengajar, tapi pada tahun 2015 bulan 10 saya dapat tawaran, ada iklan berkaitan dengan kerjaya mutawif, yang mana saya sebenarnya sudah lama tertarik dengan dunia ataupun kerjaya mutawif ni. Dan kebetulan rakan sekampung saya, rakan permainan saya, dengan izin saya sebut namanya Ustaz Hanif Solehin. Dia adalah mutawif, dan juga kawan baik saya juga, dengan izin Haji Ustaz Firdaus. Dialah yang memberikan inspirasi. Sebab saya dulu pada awalnya saya pertama kali tunaikan umrah ketika saya baru habis SPM, dan saya ni jiwa melancong ataupun jiwa travel lah. Saya suka keluar, tapi saya tak nak keluar tu ataupun kita berjalan tu melancong tu sekadar melancong. Jadi antara tempat yang memang saya selalu nak berulang alik adalah di Tanah Suci Mekah Madinah lah. Bahkan ketika tahun 2001 ketika saya mula-mula buat umrah dahulu, ketika tawaf wada', selesai tawaf wada', antara doa yang saya minta pada Allah adalah minta Allah jemput saya datang ke Tanah Suci ni selalu. Kalau ikut cerita, okey, baik. Apa cabaran sebagai mutawif yang sakit lutut, orang tua yang jalan slow masa tawaf tu tertinggal, hilang sementara? Okey, baik. Cabaran tu pasti adalah, tapi kebiasaannya sebelum saya memulakan trip ataupun perjalanan bersama dengan jemaah-jemaah umrah, perkara pertama yang saya akan buat adalah saya berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan segala urusan saya, kerjaya saya, bimbingan saya kepada jemaah dipermudahkan Allah. Dan memanglah ada terdapat beberapa jemaah saya yang uzur, sakit, bahkan ada penyakit kritikal sekalipun. Jadi cabarannya macam mana? Saya akan cuba buat sebaik mungkin untuk mengelakkan jemaah tersesat, terpisah tu. Risiko tetap ada. Cuma saya akan buat banyak kali, saya akan kerap buat taklimat secara peribadi dalam kumpulan saya sendiri, bagaimana keadaan situasi di Tanah Suci ini, risiko-risiko yang perlu jemaah elakkan, ataupun perkara-perkara yang perlu jemaah elakkan bagi memastikan ataupun untuk mengurangkan risiko mereka tersesat ataupun hilang dari kumpulan. Bagi mereka yang sakit, saya akan pastikan mereka konsum ubat yang biasa mereka ambil, dan insya-Allah kami di sini untuk syarikat Andalusia, kami ada cukup
kaki tangan dan juga staf yang akan membantu sekiranya ada jemaah-jemaah yang sakit, nak hantar ke hospital ke, mendapatkan rawatan dan segalanya. InsyaAllah segala kebajikan jemaah akan dijaga, insyaAllah. Masa tawaf tu tolak menolak, impit, langgar, kasar, dan masa sa'i tu berlari. Lepas tu tile tu yang empat segi kecil-kecil tu mungkin ada kaki yang tak tahan, tapak kaki yang tak tahan. Baik. Jadi bagaimana Ustaz monitor jemaah Okey. umrah? Biasanya sebelum mulakan tawaf, bahkan keluar saya dari hotel sebelum menuju ke Masjidil Haram, saya akan buat beberapa taklimat rekas. Memang saya akan berhenti banyak kali untuk berikan penerangan, dan sebelum mulakan tawaf sekali lagi saya akan terangkan kepada jemaah, minta jemaah beri perhatian tentang formasi pergerakan ketika tawaf. Pastikan bergerak dalam kumpulan, sekiranya ditolak apa perlu buat, sekiranya dirempuh apa perlu buat. Jadi saya banyak beri penerangan persiapan dari segi mental dan fizikal sebelum mereka mulakan tawaf. Dan perkara terakhir yang saya minta, sekiranya berlaku tolak menolak, rempuh-merempuh, saya hanya perlu nasihatkan jemaah, ingatkan jemaah hanya perlu bersabar dan banyakkan doa, jangan lawan, jangan balas. Ketika sa'i, dalam kawasan sa'i yang begitu ramai jemaah-jemaah dari seluruh dunia, terutamanya seperti yang Tuan Haji tadi maklumkan, apabila naik ke Bukit Safa atau Marwah tu, lantai atau marmarnya tu sedikit tajam kan, berpetak-petak. Jadi antara nasihat yang boleh saya syorkan kepada jemaah adalah pakai selipar ataupun sandal ketika sa'i, untuk mengurangkan risiko kaki bengkak, sakit pecah dan sebagainya. Ada yang tanya, boleh ke pakai selipar atau kasut dekat tempat sa'i? Boleh, tidak ada masalah. Bagaimana Ustaz berdepan dengan VVIP? Mungkin ada yang berhormat ke kan, yang level maha kaya ni, dia sensitif kan. Bila dia bayar tu, dia nak servis yang terbaik, yang 5A, 6A. Bagaimana Ustaz nak berdepan dengan mereka ni? Okey, baik. Sepanjang saya menjadi mutawif, pengalaman saya membawa VIP ni antaranya di kalangan wakil rakyat, artis, jutawan, CEO syarikat besar di Malaysia. Dan Alhamdulillah antara mereka VIP ni, saya tidak lagi pernah jumpa VIP yang cerewet. Tapi walau bagaimanapun saya perlu bersedialah dari segi mental saya, fizikal saya. Antara yang perlu saya perbanyakkan berdoa, dan saya akan terangkan kepada VIP ini siapakah kita apabila sudah tiba di tanah suci, apa yang perlu VIP ni lakukan, terutamanya fokus ataupun matlamat asal mereka datang ke sini. Dan saya akan rendahkan sedikit diri saya, bukan untuk mereka pijak, tetapi untuk supaya bila kita rendah diri sebenarnya Allah akan naikkan darjat kita. Itu saja. Dan alhamdulillah sekali lagi, seperti saya maklumkan tadi, saya setakat ini dapat VIP yang sangat humble, yang sangat toleransi, tidak cerewet. Alhamdulillah. Ada setengah jemaah ni komen belakang tu, dia tidak komplain di depan Ustaz. Contohnya, kenapa kita pergi taif tak direct pergi Mekah? Okey, baik. Jadi bagaimana berdepan dengan isu macam ni? Okey, baik. Ada juga di kalangan jemaah yang sedemikian. Apabila contoh seperti yang Tuan Haji tadi maklumkan, kenapa pergi ke Taif dulu, tidak terus buat umrah. Okey, sebenarnya kalau saya akan tanya terlebih dahulu kepada jemaah tersebut, adakah jemaah ni faham pakej yang mereka pilih? Contohnya seperti pakej Syarjah ni ataupun pakej ekonomi. Memang pakej ekonomi biasanya sudah dimaklumkan dari awal oleh pihak pengurusan Andalusia, bahawa pakej ekonomi ni kalau naik penerbangan yang ada transit di Syarjah akan masuk ke Taif terlebih dahulu. Maksudnya turun di Jeddah, masuk ke Taif, kemudian barulah laksanakan umrah. Dia ada pro and con. Dia punya kelebihan ni apa? Tidak untuk penerbangan ataupun pakej yang daripada KLIA turun ke Jeddah, kemudian pergi ke Taif untuk ziarah, baru laksanakan umrah, memang sedikit penat, tapi kelebihannya mereka tidak perlu melaksanakan tawaf wada 2 kali.
Dan untuk pakej yang masuk ke Jeddah terus ke Taif, waktu mereka apabila sudah berada di Mekah akan lebih lapang, akan ada banyak hari-hari yang rehat berbanding dengan jemaah ataupun pakej yang direct dari KLIA turun ke Jeddah terus berumrah. Cuma kalau pakej yang penerbangan Sharjah, transit, kemudian turun Jeddah, masuk ke Taif, dia punya kekurangan dia letih lah, letih itu saja. Tapi kalau kita fokus, tujuan kita datang ke sini adalah untuk ibadah umrah, insya-Allah kita boleh hilangkan perasaan ataupun kemarahan tu. Dan saya akan tanya semula berbalik pada kefahaman jemaah, adakah mereka faham ketika memilih pakej ini perjalanannya begini. Mungkin ada kesilapan di pihak pentadbiran Andalusia, mereka tidak terangkan dengan lebih jelas. Kalau ambil pakej ekonomi perjalanannya begini, kalau ambil pakej premium begini. Mungkin juga ada kesilapan ataupun terlepas pandang untuk memberikan penerangan pada bakal jemaah bagaimanakah road perjalanan mereka. Tapi sekiranya mereka sudah faham dari awal perjalanan mereka begini, insya-Allah jemaah jelas, insya-Allah. Oleh kerana jemaah ni pelbagai, ekonomi, status, pendidikan. Jadi mungkin mereka tu ada yang liberal kan. Kenapa buat macam ni? Yang kedua tentang OKU kan, dia tak dapat selari dengan ustaz bawah lah, ustaz leader grup ni kan. Jadi dia tak boleh nak kejar. Jadi apa nasihat ustaz? Apa cadangan ustaz? Okey, baik. Dalam grup saya sendiri yang kali ini memang ada warga emas yang menggunakan wheelchair. Jadi berkaitan terpisahnya mutawif dengan grup ataupun jemaah yang menggunakan wheelchair ni, itu bukan di bawah bidang kuasa pihak Andalusia, tetapi itu adalah undang-undang ataupun peraturan pihak masjid. Memang pihak masjid tidak benarkan penggunaan wheelchair di dataran Kaabah. Jadi memang akan terpisah. Jadi solusinya macam mana, penyelesaiannya macam mana, kita akan nasihatkan, kita akan cadangkan kepada jemaah supaya cari orang ataupun upahkan orang untuk tolak jemaah ni, dorong mereka, wheelchair mereka, bermula dari hotel, tawaf, sa'i dan selesai hantar semula ke hotel. Itu pilihan lah, tapi perlu berbayar sebab mereka perlu bayar upah kepada orang yang tolak ni. Okey. Yang seterusnya, sekiranya jemaah tak nak upahkan orang lain, boleh tolak sendiri. Tapi saya akan beri penerangan A to Z. Sebagaimana jemaah saya malam tadi saya terangkan, kalau suami dia nak tolak sendiri isteri dia tanpa upahkan orang lain, saya akan tunjukkan solusi saya macam mana. Saya asingkan dulu jemaah yang akan jalan kaki, yang akan bersama dengan saya, dan saya akan bawa jemaah yang naik wheelchair ni, saya akan tunjukkan di mana laluan untuk tawaf menggunakan wheelchair, di mana laluan untuk sa'i jemaah wheelchair, dan sehinggalah jalan pulang A to Z. Saya akan ceritakan laluannya, bagaimana caranya masuk, keluar dan pulang semula ke hotel. Itu cara yang saya praktiskan lah selama ni. Ada setengah jemaah ni dia mungkin bawa duit lebih. Ialah mungkin dia pesara kerajaan. Jadi boleh ustaz jelaskan barang yang boleh beli, yang tak boleh beli. Yang tak boleh beli maksudnya membebankan lah kan, menambahkan berat beg kan. Padahal benda tu tidaklah perlu sangat kan. Boleh ustaz bagi nasihat? Okey, baik. Nasihat tu tidaklah, tapi sekarang mungkin tips ya. Untuk jemaah yang mungkin direzekikan Allah kewangannya lebih. Jadi mungkin sebahagiannya dia tak kisah pun. Mungkin yang ada ekonomi ni lebih tinggi ni, lebih banyak ni, maksud saya rezekinya lebih, duitnya lebih, nak beli itu ini. Cuma cadangan saya, tips saya pada mereka ni, apa-apa barang yang boleh dapat dekat Malaysia tak payah beli di sini. Saya ulang ya, apa-apa barang yang nak dibeli oleh jemaah tu ada kat Malaysia, boleh didapati di Malaysia, saya cadangkan tak payah beli di sini untuk mengurangkan berat luggage tu. Tapi kalau mereka nak beli juga, saya akan nasihatkan pastikan jumlah berat barang-barang ini tidak melebihi had yang dibenarkan. Tapi ada juga, tak apa Ustaz, berat lebih pun tak apa, saya sanggup bayar, silakan, tak ada masalah. Biasanya sebelum kita berangkat ni ada
orang yang ada duit lah, yang kaya, dia bagi kita duit. Jadi salah kita ni, kita nak pulangkan balik tu barang jenis macam mana kita nak bagi. Kalau kita nak beli kurma, mungkin dia makan kurma yang mahal kan, ataupun beli benda-benda lain mungkin dia ada, dan kualiti barang tu kita pun serba salah. Kadang-kadang barang apa nak bagi datuk ni kan, dia dah bagi duit kita katalah 200 ke, jadi apa barang yang sesuai. Okey, baik. Bagi saya lah, pendapat saya, kalau ada situasi ataupun berlaku situasi begini, kita gunakan duit mereka dengan sebaik-baiknya, iaitu apa dia? Kita cadangkan pada pemberi-pemberi wang ini, kita tanya mereka, minta persetujuan dari mereka, boleh tak kalau duit-duit ini saya infakkan, saya gunakan untuk beli Al-Quran wakaf? Boleh tak kalau duit ini saya belikan wheelchair untuk diwakafkan? Boleh tak kalau duit ini saya infakkan untuk makanan bagi orang-orang yang berada di Mekah? Saya rasa itu lebih berbaloi berbanding kalau kita hanya beri souvenir, sejadah, kurma dan sebagainya. Seperti Tuan Haji maklumkan tadilah, nak beli sejadah mungkin dekat rumah sejadah pun dah banyak, kurma pun kita tak tahu kurma macam mana yang mereka nak beli barang-barang lain pun mungkin dekat rumah mereka, di rumah mereka pun dah banyak sangat barang-barang tu. Jadi minta pandangan daripada pemberi-pemberi ini, datuk-datuk datin ni, boleh tak kalau kita gunakan duit tersebut untuk kepentingan umum, untuk sesuatu yang lebih bernilai, iaitu wakaf ataupun infak. Itu cadangan saya lah. Tip untuk umrah haji itu mungkin 20 tahun akan 30 tahun akan datang kan. Masa yang sesuai. Kadang-kadang kita ni orang muda duduk Kuala Lumpur, dah mentaliti orang Kuala Lumpur ni kan, nak berhubung dulu. Jadi masa yang sesuai kan, ada ke nak tunggu pencen ke, nak tunggu tua ke, nak tunggu umur 50 ke, apa tip Ustaz? Pendapat saya, tips saya, jangan tunggu tua. Jangan tunggu tua, jangan tunggu pencen, jangan tunggu nak ada duit cukup baru pergi. Mulakan dengan azam, mulakan dengan niat. Sebab kadang-kadang orang yang beralasan, minta maaf bukan ni, saya tidak secara menyeluruh. Ada juga di kalangan mereka yang memberi alasan bila kita ajak ke tanah suci, mereka kata belum cukup duit. Tapi kadang-kadang kita lihat melancong ke sana sini kan, tukar sport rim dan sebagainya, renovate rumah. Tapi kalau katalah contohnya bagi yang pekerja sektor kerajaan ataupun swasta yang mungkin susah nak dapat cuti, saya rasa benda tu bukan satu masalah besar. Kalau kita betul-betul azam, kita mulakan dengan azam niat. Ada jemaah saya ramai di kalangan kaki tangan kerajaan, kaki tangan swasta, mereka akan cari masa untuk spend cuti mereka, allocate cuti mereka untuk ke tanah suci. Untuk yang muda-muda ni, yang ada kewangan, mulakan dengan azam, niat dan menabunglah. Jangan beri alasan duit tak cukup, susah nak dapat cuti, anak-anak masih kecil, tunggu pencen lah, tunggu sekian. Bimbang. Sebenarnya bila ada orang ajak kita ke tanah suci, sebenarnya itulah panggilan dari Allah melalui kawan-kawan kita, melalui jiran-jiran kita, melalui adik-beradik saudara mara kita. Bila ada yang ajak kita ke tanah suci, sebenarnya itu juga adalah bisikan, panggilan, seruan dari Allah, tetapi melalui orang lain. Takkan kita bukan nabi, Allah tak akan turunkan wahyu, Allah tak akan bercakap direct dengan kita. Jadi melalui orang-orang sekeliling kita ni lah sebenarnya Allah panggil kita. Kalau seorang tu dah datang tapi kita menolak dengan pelbagai alasan, bimbang, bila dah sampai ajal kita tidak sempat untuk kita ke tanah suci, apa kita nak jawab depan Allah nanti? Boleh kita buat WhatsApp group lah untuk mereka sama ada yang telah pergi ataupun belum pergi untuk menunaikan umrah. Macam kita nak pergi Europe lah, kita buat grup WhatsApp. Mungkin kita kumpulkan 20 orang. Macam ni umrah ni pun kita buat format yang sama. Bukanlah kita nak tunjuk kita ni bagus kan, tapi kita nak belum pada kawan-kawan, pada rakan sebaya, saudara mara, buat grup WhatsApp. Okey, bulan 11, bulan 12 kita pergi ke tanah suci. Cadangan yang sangat bagus di Tuan Haji, dan benda ni, perkara ni saya dah praktiskan. Contohnya saya nak pergi umrah tarikh sekian, mungkin 5 bulan dari sekarang, 8 bulan dari sekarang. Saya akan tanya dengan sahabat-sahabat, saudara mara, grup-grup
jemaah-jemaah saya yang sebelum ni, jemaah umrah saya sebelum ni, saya nak pergi umrah sekian tadi. Siapa nak ikut, boleh masuk. Kita akan buat satu grup WhatsApp khas. Begitu juga dengan contohnya saya nak berjalan ataupun melancong ke Vietnam, ke Korea ke dan sebagainya, saya akan offer tarikh sekian dan siapa nak, saya akan masukkan dalam grup WhatsApp untuk mudah kita buat perancangan lebih awal, ya. Itulah, baguslah cadangan tuan haji tu. Begitu, sepatutnya begitulah. Okay, last sekali Ustaz. Latar belakang sedikit Ustaz. Yang kedua, pendidikan anak-anak, apa prioriti, keutamaan subjek apa, sekolah apa nak menghantar generasi muda. Okay, baik. Saya dibesarkan di Banting, mendapat pendidikan awal. Seawal umur 4 tahun saya sudah belajar di Tadika Islam, kemudian terus masuk ke sekolah rendah di Tanjung Sepat, melanjutkan sekolah menengah di Mahat Tahfiz Kelang, Madrasah Hafiz Kelang, kemudian terus ke Markas Tahfiz Lil Banin Banting, Istana Alauddin Banting, dan menyambung pula di Kolej Islam Selangor. Dulu namanya Kolej Islam Selangor lah. Sekarang ya, dulu KUIS, tapi sekarang sudah dinaik taraf kepada Universiti Islam Selangor. Saya berkahwin awal, berumah tangga awal. Selain daripada kerjaya mutawif ni, saya juga sering mendapat jemputan-jemputan untuk memberikan kursus-kursus umrah. Meratalah di merata tempat. Paling jauh saya dijemput sehingga ke Kuching, Sarawak, Bentong. Walaupun saya duduk di Semenyih, tapi banyak tempat ataupun cawangan-cawangan Andalusia yang panggil. Ada juga jemputan secara private, persendirian, antaranya dari keluarga CEO Pro 2. Hanyalah itulah maksudnya, selain daripada membimbing jemaah umrah, saya juga memenuhi jemputan-jemputan kursus-kursus ataupun bimbingan umrah, sama ada di pejabat ataupun secara privasi di rumah. Terima kasih. Untuk penutup, saya mohon Ustaz bagi sedikit tentang latar belakang Palestin, Gaza, Hamas, Israel, dan apa yang perlu macam kami orang ramai ni yang tak, apa sumbangan yang boleh diberi untuk membantu Hamas di Gaza. Okey, baik. Bila kita sentuh isu Gaza ni, isu Gaza, isu Palestin, sebenarnya isu ni sudah berpuluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Sebab apa? Bangsa Israel ni, Bani Israel ni sudah wujud lama sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Jadi kalau kita nak turut, kita nak ikut kronologi ataupun kisah-kisah sejarah mereka, panjanglah. Kisahnya panjang. Dan saya bukanlah orang yang berautoriti, bukanlah orang yang mahir untuk membicarakan isu Gaza ni. Cuma apa yang boleh saya katakan, apa yang berlaku sekarang sebenarnya sudah pun tertulis, sudah pun direncanakan oleh Allah Ta'ala, sebab sudah diceritakan oleh Nabi akan berlaku sekian. Cuma kita jangan hanya menjadi pemerhati. Kita tidak boleh hanya menjadi pemerhati, walaupun perkara ini sudah pun Allah susunkan. Tetapi Allah nak lihat siapakah di antara kita ini yang ambil cakna dengan isu saudara kita di Gaza. Apa bantuan yang boleh kita berikan dari segi kewangan, dari segi doa. Cuma kalau dari segi kewangan, kadang-kadang kita pun ragu, adakah betul wang yang kita salurkan tu sampai ke sana. Tapi kalau kita dah niat, kita dah salurkan, kita dah berikan wang kita, serah pada Allah, tawakal pada Allah. Mudah-mudahan bantuan ini, semangat ini sampai pada saudara mara kita. Walaupun kita ada dengar isu kan, baru-baru ni NGO yang menguruskan dana untuk bantuan Palestin, ada sedikit isu lah berkaitan dengan NGO ini. Tapi setidak-tidaknya saya minta, dan saya sendiri praktiskan, saya praktikkan pada diri saya dan anak-anak saya, keluarga saya pesan, jangan tinggalkan kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Gaza. Doakan sentiasa mereka, sebab mereka adalah keluarga kita. Bumi Palestin adalah bumi kita. Tanah Palestin adalah tanah umat Islam seluruh dunia, bukan hanya milik penduduk Palestin. Tidak. Sesiapa yang yang mengaku sebagai seorang Muslim, yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
Kita kena ingat tanah Palestin, tanah Gaza adalah milik kita bersama. Kalau hari ini kita rasa terjabar, tanah nenek moyang kita dirampas, diceroboh, harta benda kita diusik, kita akan rasa marah. Maka perkara yang sama juga kita perlu rasa apabila bumi Gaza diceroboh, dinodai, dan anak-anak kita di sana, keluarga kita di sana dizalimi sekejam-kejamnya. Kalau kita tidak ada rasa apa-apa, fikirkan apa kita nak jawab depan Allah nanti. Setidak-tidaknya doalah untuk mereka. Pandangan saya begitu. Anak-anak yang belajar sekolah agama ni ada masa depan tak tentang arkitek, engineer, doktor. Jadi mungkin Ustaz ada pengalaman boleh jelaskan tentang kerjaya pendidikan agama di Malaysia. Okey, baik. Mungkin 10 tahun dulu, 20 tahun dulu, 30 tahun dahulu, kebanyakan ibu ayah akan memandang rendah jika ada anak-anak saudara ke ataupun anak-anak jiran yang belajar agama, belajar pondok, belajar madrasah, masuk tahfiz. Apa yang mereka fikirkan ataupun persoalan yang mereka selalu lontarkan, nanti besar nak kerja apa? Nanti besar nak jadi apa? Kita kena faham, agama adalah tunjang dalam kehidupan. Tujuan kita hidup bukan untuk mencari pekerjaan, bukan untuk mencari kemewahan. Rezeki kita sudah Allah aturkan, dan tidak ada lagi orang yang miskin melarat apabila belajar agama. Dan terbukti di kalangan sahabat-sahabat saya sendiri, mereka hafal Al-Quran, tapi mereka ada kerjaya profesional. Di Malaysia mungkin belum nampak banyak, tapi kalau di negara macam contoh di Qatar, di Kuwait, ramai di kalangan engineer, di kalangan doktor, adalah di kalangan hafaz Al-Quran. Bahkan sahabat saya sendiri, dengan izin, Dr. Juhazrin sekarang berkhidmat di Universiti Teknologi Mara, UTM Skudai, hafiz Al-Quran, seorang doktor. Kemudian PU Hafiz, mungkin ramai kenal PU Hafiz, hafal Al-Quran. Dia banyak, dan dia juga banyak memegang jawatan-jawatan di dalam NGO. Antaranya dia, siapa sangka dia adalah orang penting dalam Kesatuan Taekwondo Selangor, dan dia sudah banyak kali mewakili negeri dan juga negara kita dalam aktiviti berkaitan dengan taekwondo. Dan ramai lagi sahabat-sahabat saya, ada yang jadi engineer, ada yang jadi arkitek, perkara. Dan kalau kita di Malaysia sendiri, cuba kita cari, boleh search di Google, professional hafiz ataupun adik-beradik profesional hafiz. Mereka ni 5 beradik, dan setiap dari mereka ada bidang profesional masing-masing. Ada yang menjadi arkitek, engineer, doktor, dan juga usahawan. Jadi sebenarnya kita kena buka minda kita. Dengan agama kita takkan mundur. Kalau kita berfikiran begitu, maka samalah pemikiran kita dengan orang kafir. Minta maaf mungkin agak kasar sebutan ini, tapi kalau kita berpegang pendapat kalau orang belajar agama tidak ada masa depan, itu satu kesilapan yang besar. Sebab masa depan kita bukan di dunia, masa depan kita adalah di akhirat. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Kita boleh interview ringkas. Harap kita dapat lagi berjumpa masa depan, InsyaAllah. Dan memohon bantuan Ustaz lah, InsyaAllah. tentang cabaran dunia hari ini. InsyaAllah sama-sama. Last sekali, kalau Ustaz dekat, Ustaz tulis nama dengan jawatan Okey, baik. supaya boleh tulis dalam